Syukur Raya merupakan video animasi pendek sepenuh-raya Aidilfitri pada tahun 2021 daripada Petronas. Syukur Raya diceritakan oleh seekor burung bernama Syukur, gabungan perkataan syukur dan terkukur. Syukur yang menyaksikan segala peristiwa yang berlaku di kawasan yang digambarkan dalam video tersebut. Video ini mengisahkan tentang watak utamanya iaitu Poji yang merindukan kampung halamannya dan tidak dapat pulang semasa hari raya kerana komitmen kerja. Poji merupakan seorang yang suka menolong jiran-jirannya. Pada suatu hari, Mak Jah iaitu jiran Poji memasak rendang dan membagikan rendang tersebut kepada jiran-jirannya kecuali Poji. Poji yang telah menolong Mak Jah dengan meminjamkan tong gasnya merasa tidak adil kerana tidak mendapat rendang. Hari raya berkunjung tiba. Poji yang hendak pergi kerja terkejut kerana menyangka emaknya datang dari kampung membawakannya rendang. Tetapi itu hanyalah bayangannya. Rupa-rupanya Mak Jah yang datang ke rumahnya untuk memulangkan tong gas yang dipinjamkannya tempoh hari. Mak Jah juga memberikan rendang kepada Poji. Poji sangat terharu dan tidak menyangka Mak Jah yang garang kepadanya selama ini merupakan seorang yang penyayang. Banyak nilai mulia yang dapat kita perolehi daripada video ini seperti toleransi, tolong-menolong, baik hati dan bersangka baik. Tolong-menolong merupakan suatu kewajipan bagi setiap manusia. Dengan tolong-menolong, kita akan dapat membina hubungan baik sesama manusia. Contohnya, seperti Poji yang menolong Mak Jah dengan meminjamkan tong gasnya kepada Mak Jah. Bantuan yang kita berikan sangat bermakna bagi mereka. Apabila kita memerlukan pertolongan daripada mereka pada suatu masa kelak, sudah pasti mereka akan memberikan bantuan. Nilai bersangka baik sangat dituntut dalam Islam kerana boleh mengelakkan daripada menuduh orang lain berbuat jahat atau melakukan keburukan. Kadang-kadang kita terlalu suka bersangka buruk dengan orang di sekeliling kita, seperti Poji yang bersangka buruk kepada Mak Jah kerana tidak memberikannya rendang, tetapi rupanya Mak Jah ingin memberikannya rendang pada hari raya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan dilarang kerana sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah sesetengah kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?" Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan membincangkan tentang nilai. Nilai yang terdapat dalam video klip Syukur Raya adalah nilai toleransi. Toleransi dalam Islam atau bahasa Arab disebut sebagai al-tasamuh, yang bererti kemurahan hati, saling mengizinkan serta saling memudahkan. Secara terminologi, toleransi berasal daripada bahasa Latin iaitu tolere, yang bermaksud saling menanggung atau saling memikul, dan juga suatu perilaku atau sikap saling menghormati, menghargai, menyampaikan pendapat, kepercayaan, pandangan terhadap sesama manusia yang pada dasarnya bertentangan dengan diri sendiri. Daripada zaman Rasulullah SAW, nilai toleransi sudah wujud kerana ketika itu pun telah terdapat banyak perbezaan dalam masyarakat yang hidup di Mekah dan Madinah. Demikian itu, sikap dan perilaku Nabi SAW selalu memberi contoh pada perbuatan yang baik kepada mereka yang tidak seakidah dengannya. Cara hidup Nabi Muhammad SAW menunjukkan contoh terbaik bagaimana berurusan dan berinteraksi dengan orang yang berbeza agama dan kepercayaan. Toleransi dengan orang yang berbeza agama boleh dilihat dalam perlembagaan yang dibentuk di Madinah. Al-Quran menyebut perkara itu seperti dinyatakan dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang bermaksud, "Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku." Sementara itu, Islam juga sangat menjunjung tinggi sifat toleransi sebagai sebahagian daripada kekuatan Islam. Islam bukanlah agama yang berorientasikan paksaan maupun penindasan. Perkara ini telah dijelaskan dengan tegas di dalam Al-Quran sebagaimana antara firman-Nya yang bermaksud,
Allah SAW tidak melarang kamu untuk berlaku adil serta berbuat baiklah terhadap mereka yang tidak memerangi kamu kerana agama dan terhadap mereka yang tidak mengusir kamu dari rumahmu. Sesungguhnya Allah SAW mencintai orang yang adil. Kemudian, berdasarkan klip video iklan yang dipilih iaitu Syukur Raya, terdapat beberapa kepentingan tentang nilai toleransi dalam membentuk peradaban. Antara kepentingannya ialah dapat memberi kekuatan dalam hubungan antara kaum, agama dan latar belakang sosial serta menghasilkan kehidupan yang harmoni dalam masyarakat. Tanpa perpaduan dan nilai toleransi, kita tidak dapat mengecapi pembangunan negara. Solidariti sebagai bangsa Malaysia perlu kekal kukuh melampaui sejarah. Kita mempunyai tanggungjawab menghidupkan semua elemen kenegaraan seperti toleransi, kerjasama, kemanusiaan, penghargaan jasa, menjaga kehormatan dan integriti, kesetiaan kepada raja dan juga negara. Kemudian, terdapat pelbagai kesan negatif yang akan berlaku kepada masyarakat dan peradaban jika nilai toleransi tidak diterapkan dalam diri mereka. Antara kesannya ialah masyarakat akan berpecah belah dan akan menyebabkan diskriminasi terhadap sesuatu kaum dan etnik. Kesan tidak bersifat nilai toleransi dapat dilihat melalui peristiwa ketika Jepun datang ke tanah Melayu pada satu ketika dahulu. Masyarakat Melayu, Cina, India dan kaum lain menghadapi cabaran serta penderitaan tersendiri sepanjang pendudukan Jepun di tanah Melayu. Rejim tentera Jepun memerlukan sokongan orang Melayu sehingga dijanjikan kemerdekaan serta pemerintahan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan membincangkan tentang punca berlakunya kurang penilaian nilai toleransi dalam kalangan masyarakat. Seperti yang sudah dinyatakan sebelum ini, nilai toleransi adalah amat penting dalam membangunkan manusia yang mempunyai peradaban yang tinggi. Namun, pada zaman yang berteknologi tinggi ini, manusia sering membelakangkan aspek nilai toleransi. Hal ini dikatakan sedemikian kerana terdapat beberapa punca berlakunya pengabaian terhadap nilai toleransi dalam masyarakat sekarang. Antaranya ialah dominasi kaum atau etnik terhadap sesuatu. Kita sedia maklum bahawa negara Malaysia adalah sebuah negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan etnik, antaranya ialah Melayu, China dan India. Setiap etnik dan kaum di dalam sebuah negara adalah mempunyai usaha mereka sendiri untuk memajukan agama mereka. Jadi mereka sentiasa memperlihatkan usaha dan menzahirkan dan memurnikan kehidupan beragama mereka masing-masing. Hal ini akan menimbulkan satu persaingan eksklusiviti yang sangat tinggi dalam kalangan masyarakat. Akhirnya akan membawa kepada sebuah persaingan dan salah faham yang menyukarkan nilai toleransi diterapkan dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, kita sering dengar bahawa lagu azan yang terlalu kuat di masjid-masjid sehingga mengganggu ketenteraman masyarakat sekeliling yang bukan beragama Islam. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa nilai toleransi tidak diamalkan oleh masyarakat. Kebanyakan konflik yang berlaku adalah berkaitan dengan perkauman, kebanyakannya berkaitan dengan perkauman dan keagamaan. Walhal kita tahu bahawa semua agama adalah mempunyai satu tujuan ataupun satu matlamat yang sama, iaitu bersifat inklusif dan universal. Maksudnya setiap agama adalah memberi manfaat kepada semua umat manusia dan masyarakat. Punca yang kedua ialah modernisasi. Pada zaman era yang berteknologi tinggi ini, kita dapat lihat bahawa jurang antara masyarakat sangatlah jauh. Hal ini dikatakan demikian kerana sebelum kita merdeka, British telah meletakkan satu jurang yang susah untuk dipecahkan oleh kerajaan, tetapi
kerajaan telah meletakkan usaha untuk memecahkan jurang tersebut. Sebagai contoh, kita dapat lihat bahawa penempatan yang British letak pada zaman sebelum merdeka masih kekal sehingga kini. Sebagai contoh, masyarakat Melayu di kawasan perkabungan, masyarakat Cina di kawasan bandar, dan masyarakat India di kawasan estate ataupun ladang. Jadi jurang ini sangat luas. Jurang ekonomi yang ditetapkan oleh British pada zaman sebelum merdeka menyebabkan berlakunya jurang pendidikan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Sebagai contoh, kita dapat lihat dengan adanya sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Oleh itu, sifat prasangka dan sifat perkauman sangat tinggi dalam kalangan masyarakat hingga menyebabkan nilai toleransi susah untuk diterapkan dalam kalangan masyarakat kini. Selain itu, kita dapat lihat penggunaan gadget dan media teknologi yang sangat tinggi pada masa sekarang. Penyebaran fitnah dan berita palsu adalah sangat luas dan sehingga tidak terkawal yang menyebabkan sesebuah bangsa tidak boleh bekerjasama kerana berita palsu dan fitnah yang dibawa yang menyebabkan berlakunya pergaduhan antara kaum dan banyak lagi. Oleh itu, dua punca ini adalah antara punca yang menyebabkan berlakunya pengabaian terhadap sikap nilai toleransi dalam kalangan masyarakat. Penyelesaian kepada penilaian nilai toleransi dalam masyarakat. Terdapat beberapa punca yang menghalang masyarakat bagi menitik beratkan nilai toleransi dalam membangunkan masyarakat yang bersasiat ini. Namun, pada zaman sekarang, setiap individu adalah berbeza. Tidak ada orang yang sama perwatakannya di dunia ini. Toleransi mengajar kita untuk menerima perbezaan tersebut tanpa harus berselisihan faham dan bergaduh sesama sendiri. Hal ini dikatakan sedemikian kerana terdapat beberapa penyelesaian yang sudah dikenal pasti bagi mengatasi punca-punca yang telah dinyatakan. Memperbaiki dasar pendidikan negara untuk membangunkan ekonomi setiap kaum. Dasar pendidikan negara perlulah dirancang dan dilaksanakan dengan matlamat untuk melahirkan individu yang berilmu dan berkemahiran yang akhirnya mampu untuk bersaing dalam pelbagai bidang pada masa yang akan datang, terutamanya dalam bidang ekonomi. Dalam sudut ekonomi ini, jurang ekonomi yang jauh berbeza antara kaum di negara ini menyulitkan kerajaan mencapai agenda perpaduan. Melalui pendidikan, pengenalan identiti kaum mengikut jenis, kerajaan juga dapat dihilangkan. Untuk menilai sama ada berjaya atau tidak matlamat dan hasrat kerajaan, ianya boleh dilihat dari sudut kejayaan mengurangkan jurang ekonomi di antara kaum dan kejayaan menghapuskan pengenalan identiti kaum melalui bidang ekonomi. Kita juga memahami bahawa jurang ekonomi yang besar akan menyukarkan agenda perpaduan dan integrasi kaum. Di negara ini, kaum Cina mendominasi bidang ekonomi. Keadaan ini menimbulkan rasa iri hati kaum lain terhadap kaum Cina. Untuk mengatasi masalah ini, kerajaan melalui dasar pendidikan hendaklah melahirkan ramai golongan terpelajar dalam bidang ekonomi. Justru itu, ia akan membawa kepada kemunculan individu-individu daripada pelbagai kaum untuk menyaingi kaum Cina dalam bidang ekonomi, khususnya bidang perniagaan. Penyelesaian yang kedua ialah kerajaan menyediakan sekolah bagi menyatupadukan masyarakat. Hal ini demikian kerana kerajaan telah menghadkan sekolah-sekolah jenis kebangsaan iaitu SJKC dan SJKT bagi memudahkan nilai toleransi dapat dipupuk antara kaum Melayu, Cina dan India. Memperkasakan sekolah kebangsaan telah menjadi salah satu daripada 6 agenda utama Kementerian Pelajaran Malaysia dan akan diteruskan dalam rancangan Malaysia yang ke-9. Ini adalah kerajaan yakin sekolah kebangsaan merupakan wadah terbaik untuk memupuk perpaduan, kerjasama dan semangat cintakan negara di kalangan anak-anak kita.
dengan bermatlamatkan pendidikan berkualiti untuk semua, maka semua organisasi dalam Kementerian Pelajaran mesti beroperasi secara bersatu padu ke arah mencapai matlamat tersebut. Sehubungan dengan itu, setiap lapisan pengurusan dan pentadbiran organisasi pendidikan perlu menggunakan pelbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin wujud dalam rangka pelaksanaan program itu. Di samping itu, kecekapan dan keberkesanan pengurusan dalam memperkasakan sekolah kebangsaan adalah berbeza-beza mengikut keupayaan dan kebolehan seseorang pegawai. Pada tahun 2002, kerajaan telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk mengkaji isu pendidikan Islam, peranan sekolah agama rakyat dan memperkasakan sekolah kebangsaan. Tan Sri Murad bin Muhammad Noor, bekas Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, telah dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa khas itu. Antara objektif jawatan kuasa ialah untuk menjadikan sekolah kebangsaan menarik kepada semua kaum dan tempat untuk memupuk perpaduan. Dalam satu kajian yang telah dibuat oleh Jemaah Nazir Sekolah pada tahun 2003, beberapa isu-isu telah dikenal pasti menjadi penghalang kepada ibu bapa menghantar anak-anak mereka bersekolah di sekolah kebangsaan dan sebaliknya menghantar mereka bersekolah di sekolah agama rakyat dan sekolah jenis kebangsaan Cina.